Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina maulana qudwatina uswatina sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita sambung pengajian kitab hadis 40. Malam ini muka surat 298. Hadis yang ke-26. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, al-hadisus sadisu wal ishrun, hadis yang ke-26. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah, kullu yawmin tatlu'u fihi syams ta'dilu baina itsnaini sadaqah wa tu'inu rajula fi dabatihi wa tahmiluhu 'alayha aw tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu sadaqatun wal kalimatu thayyibatu sadaqatun wa bi kulli khatwatin tamshiha ila salati sadaqah wa tumitul adza anit tariq sadaqah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Terjemahan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, telah bersabda Rasulullah SAW, tiap-tiap anggota daripada manusia sedekah atasnya pada tiap-tiap hari yang terbit padanya matahari. Engkau berlaku adil antara dua orang yang berbalah adalah menjadi sedekah. Dan engkau menolong seorang laki-laki yang berangkat naik ke atas binatangnya, yakni kenderaannya, ataupun engkau menolong mengangkat baginya barang-barangnya ke atasnya, menjadi sedekah. Dan perkataan yang baik itu sedekah. Pada tiap-tiap langkah yang engkau buang bahaya dari jalan yang menjadi sedekah. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Syarahannya, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Abi Hurairah. Ada pula hadis yang lain yang hampir sama dengan maksud hadis yang diriwayatkan oleh Muslim daripada Abi Al-Aswad Ad-Dalami daripada Abi Zar, dan yang dikeluarkan oleh Al-Bazzar dari riwayat Abi Saleh dari Abi Hurairah dari Nabi SAW. Baik, nilai hadis ini terletak pada peribadi seorang manusia, iaitu anggotanya dan perbuatannya. Ada nilai dalam pandangan dan falsafah agama, yang bererti nilai itu mesti dihargai sepenuhnya menurut pengajaran yang diajarkan agama, dengan mempergunakan nilaian itu sesuai dengan tuntutan. Perkara sedekah atas diri. Baik. Yang pertama, sedekah untuk diri sendiri. Rasulullah SAW menerangkan pada hadis tersebut mengenai perkara sedekah atas diri sendiri, iaitu tiap-tiap anggota dari manusia menjadi sedekah atasnya setiap hari terbit matahari. Apa maksudnya? Maksud sedekah ialah pahala. Jangan kita nampak sedekah ialah Allah pitih kepada peminta sedekah. Itu pun beri sedekah. Kadang-kadang kita bila sebut sedekah ialah beri sedekah dan minta sedekah. Nampak? Jadi kebanyakan dalam hadis-hadis kalau disebut anggota badan sedekah, kamu pahala sedekah, senyum itu sedekah, maksud dia pahala. Nak rayak pahala. Maksudnya kamu pada tiap-tiap anggota badan kamu boleh buat pahala sebenarnya. Itu je nak rayak. Sebab ada satu hadis, bila Nabi kata orang yang sedekah, orang yang menderma dibalas dengan begini-begini dalam syurga. Lalu kalau laki-laki yang miskin dia, tu orang kaya boleh lah, kami orang miskin nak derma benda. Sedap orang kaya masuk syurga. Nabi kata tak apa, mu walaupun tak ada harta, bila mu kata subhanallah, nak sedekah. Mu kata la ilaha illallah, sedekah. Maksudnya pahala. Jadi apabila dia kata setiap anggota badan manusia itu sedekah ke atas diri kita, maknanya setiap hari kita bangun pagi, semua anggota badan kita berpeluang nak buat pahala. Nak create pahala. Macam kita, macam ni lah. Orang lah, setiap anak dia dapat bekerja untuk tambah pendapatan ayah. Maka begitulah dengan anggota badan kita. Kaki kita bangun pagi pergi sejik, dah sedekah dah. Sedekah kepada apa? Sedekah kepada diri sendiri. Kita pergi mayang subuh, tak ada orang minta sedekah. Kita pergi je.
kita pergi tu setiap langkah itu kan sedekah. Faham? Maksud sedekah di situ pahala. Faham? Sebab tu Nabi kata at-tabassum sedekah. Senyum itu sedekah. Apa makna dia? Bahkan jika orang minta sedekah senyum, senyum. Tolonglah kami orang susah. Oh, bagilah tu, bagi senyum. Bukan maksud gitu. Maksudnya siapa yang senyum kepada orang lain, orang jadi senang hati melihat dia. Maka menyenangkan hati orang mukmin pahala. Itu saja. Maka kaki melangkah pergi masjid, pahala. Lagi jauh masjid, lagi banyak pahala. Dak pergi dengan, kalau kaki naik RZ, kata ulama, dia ikut putaran tayarmu. Satu pusingan, satu pahala. Satu pusingan, satu pahala. Nampak? Jadi semuanya berpahala. Pasal hidup orang beriman ini bertuah. Sentiasa berpahala. Lahir anak dapat pahala, mati anak dapat pahala. Boleh beli motor dapat pahala, hilang motor dapat pahala. Nampak? Pasal dia orang beriman. Puasa dapat pahala, tak puasa dapat pahala. Kan Nabi kata, orang yang berpuasa, dia diberi pahala berpuasa. Kalau set-set tak puasa, bukan Ramadan, puasa sunat. Kalau tak puasa, dia makan. Bila dia makan, dia kata, Bismillah. Pahala tak? Bila dia kenyang, dia kata, Alhamdulillah. Pahala tak? Nampak? Itu orang beriman. Dia beli motor. Dapat beli motor daripada jalan kaki, boleh beli motor. Faham? Dia ingat nikmat itu daripada Allah, boleh pahala. Kemudian dia balik rumah, dah dapat beli motor, dia sujud syukur, dapat pahala. Nyecuri orang pula, innalillah, disebut musibah, innalillah, bukan milik aku motor, milik Allah. Sampai masa dia ambil semula, dapat pahala. Apa? Dia sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah Ta'ala serta orang yang sabar. Apa makna serta? Mari duduk sepek dengan kita, Tuhan. Kan? Allah berikan ganjaran bagi orang-orang yang sabar. Ganjaran tu apa? Bukan ganja. Kalau dunia, vitih. Kalau akhirat, nikmat yang akan dikumpulkan dalam buku kong. Kita ada buku kong tak? Ada macam kerja kontrak lah kita. Hari Rabu tak kerja, Khamis kerja, Selasa kerja, Ahad kerja, Isnin ke hari. Kan ada buku kong. Atau buku kong tu bayar. Buku kong kita gagi timbang di neraca. Faham? Neraca bukan dacing, neraca. Dacing doktor tu. Main bebas mau lagi dia. Rasulullah menerangkan pada hadis tersebut ini, sedekah atas dirinya, iaitu tiap-tiap anggota manusia menjadi sedekah atasnya setiap hari terbit matahari. Apa makna setiap hari terbit matahari? Dia mubalaghah. Sepatutnya Nabi kata setiap hari sudah memadai. Cukup dah. Nabi kata setiap hari kamu dapat pahala dengan sebab anggota badan kamu membuat kebaikan. Cukup dah. Tapi Nabi tambah pula setiap hari yang terbit padanya matahari. Faham lagi? Nak kuatkan percakapan. Macam Tianu dibahi mubalaghah. Gobah kuliwati nenginya. Padahal gebah pada ada. Nampak? Kalau orang kolpo gebah kita gebah guliwati nunginya. Guliwati itu lebih dah. Kerana nak kuatkan percakapan agar didengari. Dah ada ke hari terbit matahari? Ada 2 hari. Hari benda tak terbit matahari. Ada 2 hari dalam alam ini tak terbit matahari. Bukan kiamat, dekat nak kiamat. Dekat nak kiamat matahari tak terbit. Dah duduk belah jatuh tak terbit tak? Tak ana Allahu a'lam. Nabi kata innallaha yaqbalu taubatal abdi hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Sesungguhnya Allah Ta'ala sedia menerima taubat hambanya sampailah matahari naik sebelah jatuh. Sebelum terbit 3 hari gelap. Sebelum naik belah nu dia 3 hari gelap. 3 hari gelap tu tengok buat pesta kita. Tak tahu kali bodoh. Pesta. Program matahari tak terbit. Lagi. Joget habis ada jahit. Orang beriman standby dah. Berak dia naik kat nu pula, belipak. Tak lama.
Game nak over dah. Perkataan anggota yang dimaksudkan di sini adalah terjemah perkataan Arab sulama. Menurut ahli bahawa sulama, ahli apa? Ahli lughah, bahawa sulama adalah nama bagi sebahagian tulang unta yang kecil-kecil. Kemudian dikatakan pula kepada tulang manusia dan lainnya. Ada pula mengatakan sulama itu tulang di tepi tangan dan kaki. Ulama perubatan mengatakan bahawa sekalian tulang badan manusia ada sebanyak 240 tulang. Ada pula yang mengatakan tulang itu ada sebanyak 360. Ada yang 302 tulang, ada yang 300 tulang. Tak apalah, itu pakar masing-masing lah. Tak. Ada yang mengatakan 200 lebih je tulang kita. Yang dapat dirasa dan ada sebanyak 265 tulang. Dan baki yang kecil-kecil lagi halus. Maka mungkin tulang inilah yang dikatakan pada hadis tersebut. Lebih-lebih lagi mengingatkan pengertian yang asal ialah nama bagi sekecil-kecil tulang unta sulama. Jadi jumlah anggota yang tersebut menghasilkan sedekah bagi seorang manusia tiap-tiap hari, atau sedekah adalah baginya dari anggota yang sebanyak itu pada tiap-tiap hari kalau ia tahu cara sedekahnya. Dan pada hadis yang lain Rasulullah bersabda, maksudnya bagi seorang manusia ada banyak 360 tulang atau 336 anggota. Mereka bertanya, bagaimana orang yang tiada dapat, tiada mampu? Rasulullah berkata, ia menyuruh dengan kebaikan dan melarang dari kejahatan. Mereka berkata, bagaimana dengan orang yang tiada upaya? Rasulullah berkata, ia boleh mengangkat, membuang tulang di jalan. Mereka berkata, bagaimana pula orang yang tiada kuasa? Rasulullah berkata, hendaklah menolong orang yang dhaif. Mereka berkata lagi, ia tiada kuasa juga. Rasulullah berkata, hendaklah dia berhenti dari melakukan kejahatan terhadap manusia. Nabi kata, setiap hari orang itu dia ada 360 tulang. Manusia ada 360 tulang dalam satu hadis. Dan setiap satu tulang itu jadi sedekah. Bila tu? Bila dia melakukan kebaikan. Kerana dia bergerak satu badan. Faham lagi? Kemudian kalau orang yang tak mampu nak bergerak, nak pergi tolong orang, nak pergi Palestin, nak pergi Syria, nak pergi Jordan, nak pergi mana? Nak pergi ke Sudan dan sebagainya. Tak boleh nak pergi tolong orang. Maka dia boleh berkata yang baik. Pun jadi sedekah juga. Kita berkata yang baik. Pun jadi sedekah. Ni tanya lagi dah, kalau tak boleh nak berkata yang baik, larang orang daripada kejahatan. Ditanyakan lagi, kalau tak larat nak larang orang, Nabi kata boleh buang tulang di atas jalan. Buang tulang maksudnya ialah kita tengok apa-apa sapah, kayu-kayu di laluan orang, kita kuih, buang, takut orang pijak. Faham lagi? Itu pun dapat pahala. Kita naik motosikal tengok ada kayu, orang tak nampak ni, kita nampak, berhenti motor, ambil kayu, buang. Kita buang tau, kita leak, biar kita tak kena belakang mapuhmu. Faham lagi? Nabi aja suruh buang supaya orang yang belakang tidak langgar. Betul tak? Kita buat tak gitu? Buat, tanya accident, kita buat. Lori air tu balik, habis bahan air. Kalau lori minyak tu balik, kutip minyak bola kata, berebut. Faham tak? Itu ingat tak, lori melu tu balik. Tak, habis berhenti kata, ingat tak tolong tak, kau bola bonek. Nana waguan. Nabi aja, orang jangan ambil. Betul tak? Kita mayang sibuk nak semayang. Sibuk 5 waktu subuh. Siap sedekah subuh lagi. Post dalam Facebook. Lori orang jatuh, pakat kutip habis. Tapi lori babi balik dah utip pula. Nengu babi, anda dah ambil kita. Jangan ambil orang. Ambil boleh, ambil tolong kupur. Betul tak? Ingat tak itu udang coh itu? Ingat bila ni tahu apa? Kontena udang jatuh depan mata ni kita ni. Jatuh 2 teh kontena. Jatuh daripada kapal. Anyuk bahan patah berebu. Nampak tak? Siap bawa golok. Nampak tak? Habis semua takir mana kita jeput udang belaka rumah orang. Faham tak? Jeput pisang bubuh udang. Seronok orang tau. Seronok. Tapi kalau halal, alhamdulillah tak ada masalah. Yang bimbang takut haram.
Kesimpulannya, dengan menggunakan segala anggota untuk kebaikan, tegahnya untuk perkara yang diharuskan agama sebagaimana yang dihuraikan pada hadis tersebut, merupakan amal sedekah dari diri sendiri untuk diri sendiri pula. Itu sedekah. Kita sedekah, kita dapat. Kita sedekah, kita dapat. Ada yang kita sedekah, orang dapat. Orang minta sedekah duduk depan masjid, kita keluar duit kita, dia yang dapat duit kita. Tapi kalau hari-hari yang Nabi kata, atas 360 tulangmu, semua satu tulang, satu pahala. Kita bergerak berjalan pergi masjid, 360 tulang bergerak sama, 360 pahala. Itu maksud dia. Sedekah untuk orang lain pula. Bagaimana telah diketahui bahawa antara sedekah itu ada untuk diri sendiri, ada pula untuk orang lain. Artinya manfaat kegunaannya untuk orang itu dan pahalanya bagi orang yang melakukan. Baik, orang lapar kita tolong beri duit. Kita tengah minum kopi, minum makan kedai, ada orang mari seorang, kita tolong duit RM1 bang. Nak minum air, kita pun beri. Kita tak dapat duit tu. Tak dapat dah. Habis dah setakat tu. Faham? Dia pun order air, tapping. Dia minum. Tak, masuk dalam perut dia. Faham lagi? Dia dapat manfaat. Tapi ingat, bila kita yang sedekah, dia dapat, kita dapat sebenarnya. Dia dapat sikit, kita dapat banyak. Kena ingat itu. Sebab tu orang suka sedekah. Faham? Bila kita sedekah, orang yang terima sedekah dapat sikit. Faham? Orang yang beri sedekah dapat banyak. Sedikit tu banding dengan siapa? Banding dengan hak tukang beri. Banyak tu nak banding dengan orang lain. Bukan banding pada yang kita habis. Kita beri seria. Tuhan balas seria ke tak? Dah. Dah balas seria. Faham? Tak ada balas seria. Paling sedikit 10 kali ganda. Nampak? Bukan 10 kali ganda yang kita beri. 10 kali ganda pahala yang Allah beri. Jangan salah faham. Okey? Kita beri seria, dia salah faham. Dia kata kalau kita beri seria, akhirat kaki jadi 10 ya. Salah. Salah. Kan jadi 10 ya. Nabi kata kita buat satu kebajikan, faham? Akan digandakan kebajikan itu 10 kali ganda pahala. Bukan 10 kali ganda hak memberi. Macam baca Quran lah. Man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah. Barang siapa baca satu huruf je dari Quran, dapatlah satu pahala. Bukan seria. Satu hasanah. Satu hasanah tu benda. Kata Imam Nawawi, kata Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, ganjaran yang sangat banyak yang disediakan oleh Allah di akhirat sana. Hasanah dia panggil satu. Faham? Makna katanya Imam Ghazali, satu hasanah dia kita ada, kita akan belanja belanja besar-besaran di dalam syurga. Kalau ada satu hasanah. Tapi tak ada orang dapat satu hasanah. Sebab dijanjikan falahul hasanah, siapa baca satu huruf je, satu hasanah, al hasanatu bi asyri amsalihha, setiap satu hasanah Allah janji mesti ganda 10 kali. Bukan 10 kali sekian, jadi 10 ya baru dah kau. Faham lagi? 10 kali hasanah. Satu hasanah lebih mahal dari bumi ni lagi. Nampak? Batu kita semayang sunat subuh, Tuhan bayar mahal pada bumi ni. Batu nang ni berapa seluk tanah? 50,000 tak boleh. Ada 100,000 tau. Ada 100,000. Tu pun belakang-belakang. Kalau biar jalan 400,000 seluk. Faham? Dah kalau suti Kuala Negeri berapa ya? Dah boleh nak nilai. Pening pala. Mahal lah. Rak'atani minal fajar khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunat subuh Allah bayar di akhirat mahal dari bumi ni lagi. Bumi ni apa ya? Dah Kuala Negeri mudah dia nak anggar dah. Berapa ratus juta harga. Nak mahal pada bumi. Berapa gitu? Pasal kita kira dengan orang kaya. Allah kan ghaniyun anil alamin. Betul tak? Allah ni yang kaya lebih dari sekalian alam. Dia kaya kali. Orang atas dunia ni kaya dah. Kaya dah. Nah, orang atas dunia ni kaya dah. Orang Terengganu ada dah orang kaya. Pitih juta-juta ada dah orang Terengganu. Orang Kuala Lumpur ni duit bilion.
Bilion ni kalau G50 ya, setrailer panjang. 1 bilion. Setrailer. Tapi hak ada tu bukan sebilion. Orang yang billionaire paling sikit, paling miskin dalam Malaysia, 3.2 bilion duit dia. Dia paling sikit, nombor 20. Faham lagi? Kaya tu. Dan Allah ghaniyun 'anil alamin, lebih kaya dari semua alam ini. Maka kita kerja sikit, bayar banyak. Kerja dengan Allah. Kita kalau atas dunia kerja sikit, dapat banyak, tu rasuah. Tu dah betul. Betul tak? Kalau hak betul, kerja sikit dapat sikit, dah banyak mana, bang? Tapi oleh kerana kita nak ke banyak, maka terpaksalah buat hak haram. Tak, buat kerja sikit boleh banyak. Bukan semua orang kaya tu duit haram, tidak. Tapi ramai yang haram. Sebab tu orang kata kalau nak jahat, biar banyak. Zaman ni. Zaman ni zaman pelik. Kalau setakat mu curi 1 tank Melo, kena J. Mu tamui kena J nak buat mana? Kena curi 47 tank. Jangan politik. Sedekah untuk diri sendiri ialah seperti mengucap tasbih, takbir, tahmid, tahlil, datang ke masjid, sembahyang 2 rakaat duha. Duha. Ada ulama berkata solat duha ni besarnya sehingga wajib dilakukan oleh Rasulullah. Kita tak wajib, umat sunat. Dan ada lagi mendapat solat witir Nabi wajib, kita sunat. Itu besar solat witir. Nampak? Solat witir, solat duha, solat tahajud, kita sunat. Duha 2 rakaat. Berapa minit? 5 minit je. Tak nak pelawak. Faham lagi? Tapi ada ke orang mayang duha sejam lebih. Jabat ke 10 dia kata masuklah suraya duha. Ke 11 dah udah lagi. Betul tak? Padahal duha 2 rakaat. Rupa dia buat sekali dengan tarawih. Tak, dia nak cari pahala, boleh dosa. Betul tak? Pasal dia digaji. Tak nampak dia elah tu bagi penunggang agama. Dia guna atas nama duha sejam lebih ada. Tak, pahala pun ada lama. Duha. Macam semayang tarawih siap dengan witir. 2 rakaat semayang duha adalah mencukupi dan menepati amal yang lain yang disebut sebelumnya. Kerana dalam semayang digunakan segala anggota badan untuk ibadat dan taat, dan penggunaan ini seperti mencukupi untuk membuktikan tanda syukur atau sedekah yang dikehendaki dari anggota-anggota tersebut. Allahu Rabbi. 2 rakaat duha padang dah. Tapi orang yang kasih pada Allah tak ada 2 rakaat. Imam Hambali kena J, murid Imam Syafi'i. Ahmad Ibnu Hanbal. Jadi kena J. Bila kena J, kena pukul. Kenapa kena J? Tak mau jadi mufti. Tak mau jadi mufti kerajaan. Pasal apa? Kerajaan sesat. Tak ikut Al-Quran dan hadis. Nak latih jadi mufti kalau kita ngakak ke bewok lagi. Faham lagi? Nak ke jawatan tak? Imam Ahmad bin Hanbal tak ambuh. Bila tak ambuh, ditangkap, dipenjarakan. Bila dipenjara, ada kalanya dipukul. Bila dipukul, sakit tak? Sakitlah. Oleh kerana sakit, Imam Ahmad dipukul. Dia tak mampu solat tahajud banyak. Dalam kitab manakib beliau, dia hanya dapat solat 300 rakaat saja kerana sakit. Cermin muka kita, muka dah lauduh. Malang pula tak ada. Lepas tu kena banyak istighfar kita ni, betul tak? Minta maaf pada Allah. Rabi'atul Adawiyah 600 rakaat malam, wali perempuan. Sayyidah Nafisah, wali perempuan yang hidup di Mesir, yang dia solat jenazah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dia solat jenazah. Dia tak terbit rumah, dia minta sebelum pergi kubur, lalu dari masjid letak kejap depan rumah dia. Dia tak terbit, dia sembahyang kat dalam. Wali perempuan. Faham? Lepas sembahyang subuh, belum naik mentari, selawat 70,000. Nampak? Wali perempuan.
Kita bapak tubuh ni, tengah tangan ni aku bohong. Duduk lengang. Faham tak? Tekok sini lagi macam-macam. Aku buluh petang. Nampak tak? Sakut pinggang. Subuh 10 lebih. Kat kau sebelah lagi semayang subuh. Nampak mana? Nah, ayonda. Tangan gitu ni. Ni tu big goh kat atas tekok ni. Faham? Ni. Kita tak ada dia ni kadang. Macam kau ni seladang duk atas tekok. Gitu jalan. Oh, agak. Dah takut orang. Ayonda kan? Dia takut orang ni. Bonda. Dogok kita ni 300 rakaat tak larat. Imam Hambali tak larat. Itu perjuangan orang dulu, perjuangan mendekatkan diri pada Allah. Mempertahankan apa benda ni pegangan. Tidak makan dengan dunia. Kita jalan. Lopak dah ni 3 hari 3 ekor lopak. Faham lagi? Dah, dengan dunia. Ya, Israel pun Israel lah, pergi juga. Faham lagi? Sahih dah Israel, gigi juga. Apa? Dunia. Faham? Syekh Ahmad Ibn Khuzai. Faham? Ni. Ni pun dihukum mati oleh kerajaan. Kerajaan masa itu Mu'tazilah. Dia dihukum mati, dihukum pancung. Dia ulama. Syekh Imam Ahmad Ibn Khuzai. Dikerak kepalanya. Putus kepala. Tak mau ikut kerajaan. Kepala dia tu bila putus, diriwayatkan dalam kisah ngaji Quran, baca surah Al-Ankabut. Kita dak kerak kepala dia baca. Faham lagi? Nampak? Kepala tu ngaji. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Faham? Adakah manusia menyangka mereka sudah beriman sempurna sedangkan mereka belum diuji oleh Allah Ta'ala? Ngaji ayat. Kita lerok tabak habis dirang bila gunah bahang mak gunah. Ikhfah hakiki bahang ikhlak. Botokor bimbo kali. Dak dah kerak kepala. Kalau kerak kepala senyak terus. Kerana dalam semayang, sedekah untuk diri sendiri ialah seperti mengucap tasbih, takbir, tahmid, tahlil, datang ke masjid. Orang kata dah sedekah diri sendiri apa? Ialah kita berzikir. Contoh zikir ialah tasbih. Apa makna tasbih? Makna kita menyebutkan satu ucapan bahawa Allah Ta'ala itu Maha Suci. Contoh lafaz, Subhanallah. Lebih daripada itu boleh. Banyak lagi riwayat lebih pada subhanallah. Yang paling pendek, subhanallah. Pendek pada tu tak sah. Dia nak wirid banyak, dia buat pendek. Subhanallah. Tak ada. Dia kena subhanallah. Faham? Tapi kalau wirid yang panjang, ada boleh kita pendekkan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Boleh kita pendekkan. La ilaha illallah saja. Faham? Subhanallah. Zikir ni ada 3 kelajuan. 3 saja yang diiktiraf syarak. Lebih pada ni tak boleh. Yang pertama perlahan, yang kedua pertengahan, yang ketiga laju. 3 ni boleh. Kita nak ikut mana? Ikut selera kita. Contoh perlahan, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Contoh pertengahan, subhanallah, 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 subhanallah. Contoh laju, subhanallah, 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 subhanallah. Itu boleh. Laju lagi. Ada apa? Itu tak masuk akal. Kenapa? Dah tak betul. Kerana bila subhanallah, usabbihu subhana, aku mentasbih, aku mensucikan Allah, akan sebagai suci sungguh daripada segala naqais, segala kekurangan. Itu maksud subhanallah. Biar jadi molek. Faham? Sami'tu Nabi SAW qala subhanallah, subhanallah, subhanallah salasan wa salasin. Aku dengar sendiri Nabi kata di mulutnya subhanallah, subhanallah. Kan gitu. Faham? Jadi hati-hati. Jangan sampai
apa tak boleh pahala. Nah, tak mesti banyak. Kualiti itu penting. Bang, sebut sekali saja la ilaha illallah. Okey, makan. Boleh. Dah tu orang ratik 100 kali tahlil, itu bukan satu kewajipan, bukan kemestian, bukan syarat. Dia nak tahlil 100, mu nak buat 102 boleh. Nak buat 180 boleh. Nak buat 5 saja boleh. Faham? Nah, asalkan sebutannya betul. Uzkurullaha katsira, sebutlah Allah itu banyak. Tapi kalau yang datang dalam hadis dengan bilangan, baru kita ikut bilangan. Faham lagi? Contoh Nabi kata man qala ba'da kulli maktubat, man sabbahallah ba'da kulli maktubat salah sama salasin. Barang siapa yang mensucikan Allah lepas pada sembahyang 5 waktu 33 kali. Nabi sebut 33 tu. Maka kita jangan buat 32, jangan buat 34. Kita buat 33 sama macam hadis. Itu yang afdal. Dan kalau kita buat 31, tidaklah haram. Tapi nak mencapai kesempurnaan, yang Nabi sebut nombor tu 33. Tapi kalau Nabi tak sebut berapa, lebih banyak, lebih baik. 1 sudah memadai. Dalam bab tahlil, tak ada tahlil, Nabi sebut bilangan. Faham tak? Nabi hanya kelebihan menyebut la ilaha illallah. Jadi mu nak tahlil 100 boleh, mu nak tahlil 30 boleh, 1 saja pun boleh. Faham? Jadi kabul ke jemaah, malam ini kita lain dari yang lain, kita tahlil sekali saja, minta tuan rumah buat duit nasi. Faham lagi? Okey, 1 2 3. La ilaha illallah. Allah menja'al sawaban mahallanna min qaulina la ilaha illallah ila ruhi pulan ibnu pulan yasilu sawabuha ilal mayyit biiznillah. Faham lagi? Aku hadiahkan pahala kami tadi sebut sekali la ilallah kepada roh si pulan bin pulang. Kata ulama sampai kepada si mati kalau Allah izinkan. Asal sebutnya betul. Nak? Takbir. Takbir tak boleh. Orang tak bagi. Salah yang tukang larang ke yang tukang ikut? Yang tukang ikut lah. Mu ikut dia buat apa? Faham lagi? Dah orang lah kalau kat gear tak wis sembahyang subuh tak sembahyang. Ada? Orang tak wis bang tak apa. Tak sah tayang korang. Bumi ni milik Allah. Agama Islam Allah yang punya. Kita mengamalkan perintah Allah itu, kita bebas di atas muka bumi. Tak ada larangan. Faham lagi? Bau kelas pegang gitu. Tidak ada orang yang melarang kalau disebut nama Allah, mereka orang-orang yang zalim. Nampak? Faman azlamu, Nabi kata, Allah kata dalam Quran, siapa lagi yang lebih zalim dari orang yang menghalang daripada disebut nama Allah di dalam masjid. Allah suruh bertakbir. Orang manusia larang bertakbir. Mana kita nak ikut? Ikut Allah baru selamat. Ikut manusia meninggalkan takbir, masuk neraka, go to hell. Sebab Allah suruh walitukabbirullaha ala ma hadakum. Kamu ni aku jadikan Islam. Allah tak jadikan kita Yahudi. Allah jadikan Islam, betul tak? Maka terima kasihlah dengan mengucap takbir kepada aku. Tu. Tak kita ikut ke Yahudi, pakat takbir belaka. Nampak? Bagus cikgu-cikgu. Ni takbir juga. Alhamdulillah. Tu diuji keimanan kita. Betul tak? Orang yang lulus syurga. Nampak? Orang gagal konalot. Faham belah sana. Nah. Jadi ingat kalau sekali orang larang kita takbir, kita akan takbir 10 kali. Faham lagi? Siapa yang suruh baca kunut nazilah? Rasulullah SAW ajar kita. Betul tak? Itu daripada hadis Nabi dan Nabi mengamalkannya. Nabi suruh kita baca doa minta Allah binasakan orang yang zalim dan musuh-musuh Allah. Kita taat pada Allah, taat pada Rasul. Siapa yang bertakbir membesarkan Allah, kemudian baca kunut nazilah, dia sudah taat kepada ayat ati Allah wa atiur Rasul. Nampak? Sedekah untuk orang lain, wallahu a'lam. Kita lancarkan pungutan derma, iaitu
jalan gerakkan tabung-tabung yang ada untuk pengurusan Masjid Taqwa Batu Enam kita, dan untuk juga kita berikan sumbangan jika ada kepada Korea yang terdekat. Yang nak beri kepada sumbangan melalui online, Bank Islam 1301 7010 051604. Akaun TNB bagi yang nak bayar bil elektrik masjid 2206 6559 3309 atas nama Bom bin Ismail. Jadi wak gerak tabung tu dari kanan ke kiri, kiri kanan, depan belakang, belakang ke depan. Kita masuk pula sekarang pada soal jawab agama. Soalan yang pertama, apa hukum kalau kita berjual beli dengan barang yang hutang? Barang itu dalam keadaan hutang, dia jual barang yang dia hutang itu pada orang lain. Orang yang beli itu tak tahu yang barang itu adalah barang hutang. Jadi apa hukumnya jual beli barang yang masih hutang? Hukumnya boleh. Kedai-kedai ucik kapung-kapung tak boleh nak bayar tunai, bank mari atur barang 400 500 jual dulu. Nak mari kutip bayar bulan. Hukumnya dibolehkan. Okey? Soalan seterusnya, saya ni dulu makan ubat tidur hari-hari nak tidur. Tapi saya pergi ke Thailand hari itu, lepas saya dapati dalam ganja itu ada ramuan indika dan sativa. Bila saya ambil ganja saya boleh tidur. Jadi ustaz, saya nak tanya, bolehkah saya mengambil ganja untuk kebaikan saya supaya saya boleh tidur? Cari penyakit belaka ni. Nampak? Okey. Setiap penggunaan barang-barang yang halal, yang tidak najis adalah dibolehkan, melainkan apabila bertujuan yang dilarang. Okey, kita pergi dalam hutang, semua je jenis daun-daun kayu tu semua boleh guna belaka. Kita pergi di atas bukit, semua pokok-pokok tu boleh ambil kegunaan belaka. Tetapi jika ada larangan syarak pada tujuan atau pada efek, tujuan, contoh tujuan nak buat benda yang haram, maka jadi tak boleh. Efek kadang-kadang menyebabkan kita hilang nyawa dan sebagainya, itu pun tak boleh. Jadi ganja ni dia pokok. Pokok ni tidak ada sebatang pokok pun yang tumbuh di bumi najis. Semua pokok suci belaka. Faham lagi? Sebab dia pokok tanaman. Dia macam pokok ubi je. Lebih kurang daun ubi gitu je lah. Dia panggil pokok ganja. Dia pokok sebenarnya. Macam pokok ubi. Ni pokok ganja. Nama viral dia marijuana. Marijuana. Kalau di Jamaica orang panggil pakalolo. Gitu juga di selatan Amerika, pakalolo. Kalau di Amerika dia panggil weed. Nampak? Jadi bila tidak ada, bila benda itu tidak najis, nak tahu hukum gunanya, apa tujuan, di situ akan menjelaskan jawapan. Al-umuru bimaqasidiha. Segala pekerjaan bergantung pada niat. Apa niat? Berubat, kalau berubat dibenarkan. Dan nak suruh sting haram. Faham lagi? Benda yang sama je. Okey? Nampak? Katanya dia tak boleh tidur. Okey? Kata doktor, daun ganja direbus, ambil airnya pekat, minum sejam sebelum tidur. Dia akan jadi mudah tidur. Bagi orang yang sakit tak boleh tidur. Bila boleh? Jika disyorkan oleh doktor Islam yang mahir, dan yang kedua tidak memudaratkan. Faham? Kenapa? Kerana itu sudah dikira dalam bab berubat. Bila berubat, bila ada masalah kesihatan, termasuk tak boleh tidur, juga termasuk masalah kesihatan. Faham? Maka Nabi kata, tadawau, berubatlah. Faham? Wala tatadawau biharamin, jangan berubat cara yang haram. Kalau tujuan nak dapat sting, nak dapat khaya, sama macam minum agak. Tahu? Sebab kullu muskirin khamrun. Setiap yang mendatangkan khaya, hukum sama macam minum agak. Wa kullu khamrin haram. Maka bila sudah dihukumkan sama macam agak, berdosa. Dia ni bukan saya nak sting tak, saya nak suruh tidur je. Dah mana siap ngogah-ogah.
Faham lagi? Siap dengan dapur ke apa? Kadang-kadang hello Allah Maha tahu. Kalau sungguh berubat, ulama membenarkan. Ad-darurah tubihul mahzurah. Asal penggunaan ganja itu haram lah kalau kita isap jadi kaya. Tapi oleh orang ni sakit, tubihul mahzurah, dia mengharuskan asal yang tidak harus. Faham? Jadi niat wallahu a'lam. Soalan seterusnya. Saya nama Natasha, adik saya Natalia. Jadi bila saya Google, Natalia dan Natasha nama dari Rusia. Maksud Natalia ialah hari lahir hari lahir Yesus. Natalia bukan hari lahir Yesus. Natalia maknanya hari Natal atau hari lahir Yesus. Pula dah. Bolehkah saya kekalkan nama ini? Kalau nama itu termasuk perkara yang syirik, wajib kena tukar. Kalau nama itu nama yang tidak syirik tapi tidak elok bunyinya, sunat kita tukar. Tetapi jika nak tukar menyebabkan mudarat yang lain, contohnya kehilangan harta, jadi masalah pasport dan sebagainya, maka tak wajib tukar, tapi kena tukar atas satu nama, satu kertas yang menyatakan bahawa dia tidak bersetuju dengan nama itu. Buat satu nama baru, faham? Tapi tak perlulah tukar. Jika tukar pada nama, pada IC, pada itu menjadikan kemudaratan. Kalau tak jadi mudarat, sebaiknya tukar. Sebab tu hati-hati nak letak nama anak. Sekarang dalam Google banyak salah. Kalau nama-nama indah dalam Islam banyak salah. Nak dapat yang baik ialah tengok pada kaum-kaum Arab. Lebih tepat. Sebab banyakkan ditambah-tambah, dipandai buat pandai-pandai dia je. Faham? Bila dicek tak ada dalam kamus Arab. Dalam Mukhtar Rusyah tak ada. Dalam kamus Muhit tak ada. Dalam Munjid tak ada. Dalam Lisanul Arab pun tak ada. Lisanul Arab ni seguni dah, tak ada. Tapi dia kata nama-nama dalam Islam. Rupanya dari Sepanyol nama. Tapi dia senaraikan cantik bunyinya, banyak digunakan oleh orang Indonesia dan sebagainya. Kita pun tergoda. Lepas tu tanyalah orang, dia puas hati. Tak? Jadi semata-mata kalau hari perayaan Christmas bukanlah nama itu syirik. Tak? Cuma tak seronok kita dengar. Tapi kalau nama berhala dan sebagainya, itu sebaiknya kita tukar. Tolong doakan anak saya Muhammad Mahmud bin Mat untuk mengambil periksa stam pada hari Selasa ini. Mudah-mudahan diberikan diberikan kemudahan dalam menjawab peperiksaan. Amin ya rabbal alamin. Bolehkah saya masuk dalam surau ketika haid? Kerana saya nak benda tu. Saya adalah guru Quran, Ustaz. Dia guru Quran. Dia haid nak masuk dalam surau. Dalam surau ada khilaf ulama. Kalau awak masuk, masih lagi ada ulama yang membenarkan. Tapi kalau dalam masjid, sepakat ulama. Faham? Yang boleh masuk dalam masjid, sekadar lalu boleh. Tapi kalau di surau, fuqaha mazhab Syafi'i kebanyakannya membolehkan. Dalam mazhab Hambali tak boleh. Kerana surau dikira masjid. Tempat untuk solat dah. Okey? Tak apa, ada khilaf. Boleh lagi masuk dalam surau. Selepas solat dibaca hadis. Ada seorang pakcik tu dia sound kuat baca tu, tak nampak ke orang tengah sembahyang? Dalam situasi ini apakah perlu dilakukan? Selepas sembahyang, imam sunat melihat keadaan makmum. Jika makmum semua sudah selesai, maka dia boleh nak meninggikan suara. Jika dia nak. Jika dia tak mau, dia boleh wirid dengan perlahan. Begitu jugalah. Jika ada makmum sudah masih ada yang menambah rakaat dan sebagainya, maka diperlahankan. Lepas tu, habis sembahyang, pusing ke kanan. Pusing ke kanan, nampak ada yang tambah rakaat. Maka imam perlahan. Subhanallah, 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 subhanallah. Kedengaran boleh, tapi perlahan.
Tak ada dah, semua dah salam semua. Subhanallah, 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 subhanallah. Dibolehkan. Mana lebih afdal perlahan. Begitu juga dengan bayan ni, jemaah tabligh dia. Habis semayang, dia baca hadis. Nah, baca hadis pun kiaskan dengan zikir. Jika ada orang masih tambah rakaat, elok diperlahankan dulu. Biar sekadar orang dengar saja, tidak ditinggikan sangat. Nah, bukan diam terus. Soalan seterusnya, Pak Cik ni sound terus. Soalan seterusnya, apakah hukum seorang ayah kata anak perempuan tak berguna? Dia boleh kata jika untuk mengingatkan keadaan. Anak perempuannya memang tak boleh nak tolong, tak boleh nak bantu, tak boleh nak tolong mak, kira makan je. Baju sendiri pun suruh mak basuh. Ya ayah dia kata, apa ni, tak ada berguna langsung ni. Bolehlah kata. Kerana perkara itu benar. Tapi kalau benda anak tu memang berguna, saja nak menyakitkan hati, itu dilarang syarak. Faham? Soalan seterusnya. Bolehkah orang Islam merasa tidak yakin Allah itu adalah Tuhan yang sebenar? Jawabnya, tidak boleh. Dalam bab yang lain daripada keimanan, boleh tidak yakin. Boleh ragu, boleh syak, boleh zon, boleh waham. Dalam bab iman tak boleh. Mesti yakin 100%. Syak ni sama berat, waham sikit percaya, banyak tak percaya, zon banyak sebelah percaya. Dalam bab beriman dengan Allah, tidak boleh waham, tidak boleh syak, tidak boleh zon. Ketiga-tiga ni kafir. Sikit saja percaya adanya Allah, atau sikit saja ada percaya Allah itu Tuhan, banyak yang tak percaya dalam hatinya, kafir. Sama banyak antara percaya dengan tidak dipanggil syak. Idrakul mustawi bainal amrain. Sama berat antara dua perkara. Adanya Allah atau Tuhan, Allah itu Tuhan, ya atau tidak, sama banyak, 50%, 50%, kafir. Atau zon, 99% percaya, 1% tak percaya Allah, kafir. Wajib 100% atau lebih dari 100. Dalam lain daripada akidah, boleh. Contoh dalam bab fiqh, tak apa, boleh syak. Contoh kita sudah semayang fardu maghrib, ada wuduk, bila orang bang isya, datang syak dalam hati. Nah, adakah masih ada wuduk atau tidak ada? Dibolehkan. Adakah aku sudah akad jual beli tadi atau belum akad jual beli? Itu boleh. Faham lagi? Dalam bab ketuhanan tak boleh. Mesti 100%. Sebab itulah kita kena banyak sebut la ilaha illallah. Jaddidu imanakum aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbaharuilah iman kamu. Mana tahu takut terosok kita tak sedar. Banyakkanlah sebut la ilaha illallah. Nak? Macam mana kita tak nak lewat solat? Orang qomat terus semayang. Tak lewat. Kita duduk di rumah seorang, tak boleh nak keluar, tak ada kenderaan. Masuk dah tengok dalam Google, waktu solat Kuala Terengganu 6.49. Oh, 6.49. Terus qomat dan semayang. Nak? Bila kita ajar lewat apa 7 suku lah. 7 suku 7.19 7.40 dah lagi. Syaitan kata 8.10 boleh lagi. Bang, dah bang Allah masuk isu dah. Oh, silap lagi ulang. Bang, syaitan pula Allah silap sekali buat sibuk. Bang, esok teh kali lagi bawah. Lama-lama tak mayang terus. Nak? Beli bintang botak belakang suruh terus. Soalan seterusnya, jemaah suami isteri di rumah yang keadaannya sempit seperti dalam bilik. Asalnya kalau luar, suami depan, isteri di belakang. Faham lagi? Kalau sempit mana yang boleh? Asalnya kalau kita semayang seorang imam laki-laki, seorang makmum laki-laki sebelah kanan. Tapi sebelah kanan ada tiang. Sebelah kanan kotor, baru boleh sebelah kiri. Dimaafkan. Tak, bukan sengaja. Bila kita ada kesukaran untuk menunaikan syarat yang asal, diberi keringanan. Al-masyaqqah tajlibu taysir. Orang yang kesukaran diringankan hukum. Faham?
Kalau batas semayang macam mana nak keluar dari saf? Kita duduk saf depan, bahagian tengah. Nak lintas depan tak boleh. Jawabnya kalau tak boleh keluar dari belakang. Belakang lagu mana? Allah tangan. Orang yang nampak orang Allah tangan, sunat buka begini. Biar dia boleh lalu kat tengah. Faham? Orang kanan begini, orang kiri begini. Boleh lalu tak? Ni orang Allah tangan. Jangan Allah mu sambut Allahumma shalli ala Muhammad. Letak ridak atas bahu kanan sunat atau harus? Setengah ulama berkata sunat bahu kiri. Setengah ulama kata sunat bahu kanan. Dia ni mundak dia lagi. Sunat belakang dah kiri kanan. Tak sunat buah atas dahi gitu. Tak nampak jalan lagi. Tak. Dah dah balah lah bab ni. Macam ekor serban. Ada kata afdal di tengah. Ada kata afdal di kanan. Ada kata afdal di kiri. Semua pandangan ulama. Tak. Tahiyat akhir hukum kauli, bukan hukum, rukun. Kalau kita baca sampai selawat Nabi saja, wa ala ali Muhammad, dengar kat telinga sendiri. Mana soalan? Tak ada. Apakah hukum pertandingan memancing seperti berlaku? Kutip yuran 120, satu jorang. Dan menang RM250,000, judi ke tidak? Dia gini, kalau yuran itu dikutip daripada peserta dijadikan wang rebutan, judi namanya. Kerana orang yang bernasib baik, walaupun dia bayar RM100 saja yuran atas satu jorang, faham lagi? Tapi dia dapat bawa balik RM30,000. RM30,000 wang siapa? RM30,000 itu duit peserta pemancing yang tidak bernasib baik. Judi ni yang bernasib baik dapat duit orang. Orang yang tak nasib baik, nombor tak naik, hilang duit dia, bawa balik ke orang. Faham lagi? Itulah berjudi dengan memancing. Dan bukan mancing saja, semua kejohanan. Kalau guna yuran itu duit dari peserta, guna jadikan sebagai apa benda ni, hadiah rebutan, judi. Yang tak judi, duit yuran bukan untuk hadiah. Duit yuran untuk bayar sewa bandar orang, upah orang bersih patah, dia guna 100 orang apa benda ni, kru untuk kaki tangan membantu gaji orang. Dia beli topi untuk orang panas, dia beli t-shirt untuk berikan semua peserta. Hadiah daripada penganjur pihak yang ketiga, itu tidak judi. Itu hukumnya harus. Okey? Soalan seterusnya, lepas khutbah yang pertama sebelum khutbah yang kedua, apakah doa yang khas? Tidak ada doa yang khas. Faham? Khatib duduk, sebelum baca khutbah yang kedua kan duduk. Tidak ada doa yang khusus. Yang ada datang dalam hadis, antara masa yang sangat dimakbulkan doa antara dua khutbah. Nabi tak khabar, taklah baca begini. Jadi terpulang. Faham lagi? Masa tu disebut dalam hadis. Masa yang makbul doa antaranya antara dua khutbah. Sebab tu kadang-kadang kita ada sebut, kita dengar ada Bilal ni, dia baca lain. Ada masjid tu dia baca lain. Tak apa, semuanya doa saja. Nabi tak khabar mesti doa ini, doa itu. Tapi kalau doa iftitah, ada riwayat. Doa antara dua sujud, ada Rabbi Qili. Tapi kalau doa antara dua khutbah, tak ada. Cuma Nabi kata, masa itu orang yang berdoa, mudah makbul. Jadi doalah apa saja. Kalau kita sekarang, di Batu Nang ni, Bilal akan baca doa ke siapa? Bilal baca? Tak baca? Baca doa. Baca ramai-ramai boleh, baca sendiri boleh. Tak ada sebut dalam hadis. Faham? Tak payah balah. Faham tak lagi? Ni pergi balah, bodoh. Faham? Dalam hadis tidak khabar, ndaklah Bilal yang baca doa, makmum ramai-ramai amin. Bukan. Mana terpulang. Mu nak buat seorang baca ramai-ramai amin boleh, masing-masing doa sendiri pun boleh. Faham tak lagi? Jelas, mudah saja. Jadi kalau tak ada Bilal baca, orang lain baca ke tak? Baca sendiri? Boleh.
Tak ada masalah. Okey, daya bala. Betul belaka. Faham? Sebab Nabi kata masa antara dua khutbah, antara masa yang sangat mustajab doa. Faham? Nabi tak kata tok bila doa mu tak ada amin, tak kata lagu tu. Jadi mu nak buat tok bila doa mu kita amin boleh, masing-masing amin sendiri pun doa sendiri pun boleh. Faham? Bahkan dia tak doa terus. Kerana dia kata banyak dah Tuhan perkenang ni dia. Faham tak? Tak berdosa pun. Nak? Ayah ajak anak solat berimam. Jadi dia ayah tak boleh khusyuk lah sebab anak dia main. Perlu ke ayah solat semula? Tak payah. Yang menyampung kekurangan ialah solat sunat selepas itu. Batu lepas solat fardu, solat sunat. Faham? Kalau kita tak khusyuk, jangan ulang sembahyang. Tidak disuruh syarak. Faham? Anak-anak bermain, jangan marah. Kita latih dia. Dia takkan jadi molek selalu budak-budak. Apakah suami suruh isteri gugurkan kandungan? Cek kat klinik, okey je. Suami cakap, mu ada anak tak reti jaga. Nampak tak? Anak pas tawakak ke 3-4 beradik? Mak tak cara terus. Nak panggil anak, kena panggil. Kiu-kiu. Baru turun. Faham lagi? Payah lagu tu. Jadi lelaki dia tak suka lah beranak pula. Pak orang anak tak terjaga. Berok pagi petang tak penyuh lagi. Inguh ni pakai kiki dengan sepanas. Faham nampak? Kering di mulut gitu. Jadi lelaki kata gugur lah. Dengar baik, kau pandai lelaki buat apa pun. Yang pertama, jangan kita gugur kerana bimbangkan rezeki. Syirik lagu tu. Faham? Macam sekarang lah kita jadi Grab. Bila orang isu boykot kerana terpaksa berhenti kerja. Dia kata tak ada rezeki. Orang kerak rezeki dia. Salah tu. Mana blok tak ada rezeki? Bukan majikanmu bagi rezeki, Allah yang bagi rezeki. Ingat, kita berhenti kerja atau kita buat satu pekerjaan kerana takutkan Allah, Allah akan beri kita jalan kelepasan pada masalah kita, dan Allah akan beri kerja lain yang rezeki lebih baik. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Tu ayat 1000 dinar. Bukan semata-mata gantung kat dinding. Faham? Tapi amalkan. Siapa yang takut kepada Allah, makna dia buat sesuatu kerana takut pada Allah, atau dia tinggalkan sesuatu kerana takut pada Allah, yaj'al lahu makhraja. Garanti Allah akan beri dia jalan keluar pada masalah yang dia hadapi. Bukan biasa-biasa, garanti. Kat mana garanti? Dekat huruf lam pada yaj'al. Asalnya yaf'alu, yaj'alu, mesti baca rapak dengan damah, tapi tiba-tiba disukun. Mati lam, mana mesti Allah akan jadikan baginya kelepasan daripada masalah. Wa yarzuq haitsu min la yahtasib. Allah akan beri rezeki lain, molek jauh lebih banyak daripada hak sebelum ini. Jelas lagi? Tu orang beriman. Soalan seterusnya. Ada tak ulama kata kalau baca Fatihah tak kena makhraj, seperti kurang betul sebut ra, boleh jadi imam? Sebab saya kurang betul lah, jadi selalu jadi imam. Sedikit dimaafkan. Yang tak boleh sebut huruf ra, tak boleh. Ada orang sebut ra dengan tepat, huruf ra. Ra, ra, ri, ru, dia boleh sebut. Orang yang kurang ra, ri, ru, itu kurang, masih boleh jadi imam. Faham? Yang tak boleh jadi imam, ra tak boleh sebut ra, ghairil, ghairi, tak boleh jadi imam. Melainkan semua makmumnya ghairi belaka. Itu kata Syekh Ibn Hajar dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Soalan seterusnya sikit lagi. Ramai pengantin bila bersanding photoshoot sampai tak solat. Bolehkah Ustaz nasihatkan pada bakal pengantin? Pengantin tu period kena sengka baik. Pengantin tu haid. Pengantin haid solat tak? Iza aqbalatil haidah fada'i salah. Bila datang haid jangan semayang. Dia set dah kat gigi, nak ambil photoshoot nanti period. Faham? Sengka baik. Faham lagi? Pengantin laki-laki, sengka baik mana tak?
kemungkinan gila. Sangka baik. Pengantin perempuan period keluar haid, faham? Pengantin laki-laki kemungkinan hilang akal. Faham? Kerana orang gila wajib tak sembahyang? Jadi yang salahnya photoshoot ke tak sembahyang? Photoshoot tak salah, kamera tak salah, fotografi tak salah, kenangan tak salah. Kita yang salah. Akhirat lagi yang masuk neraka pengantin ke kamera? Kamera, mereka ambil kamera, jahat ni tu. Dah. Faham tak lagi? Yang jahat bukan kamera, kita yang jahat. Faham? Hebat no nikah pada sembahyang. Sembahyang lah. Photoshoot. Photoshoot pula jangan sampai nampak aurat. Banyak pengantin. Ni boleh dah ni pakai tudung habis dah. Buat lubang pula kat dada. Bentuk love. Nampak watch bedok dalam. Watch bedok pula besar. Bedok kat kapu buluh. Faham? Besar gitu lubang. Faham tak lagi? Haram. Jadi mulakan kehidupan suami isteri dengan perkara yang haram. Tak? Lawa tak apa. Bukan sokmo. Comel tak apa. Hari orang perkahwinan. Berina tak apa orang berkahwin. Tapi jangan buka aurat. Hari tu photoshoot. Laki puang, pengantin puang laki terjun dalam ombak. Basah berjeruk nampak aurat. Terjun dalam ombak. Sebab apa? Nak lain dari yang lain. Nampak? Lain dari yang lain. Dia tak boleh, dia nak pelik dia orang. Pelik, takut pelik masuk neraka kita pelik lagi. Ada satu hadis man syazza finnar. Orang yang suka dengan awak pelik, takut dia pelik masuk neraka seorang lagi. Faham tak lagi? Tutup aurat. Hak tak menasabah pengantin perempuan tak payah buat. Ni pengantin laki-laki duduk atas umbinya bawah pokok pengantin puan atau pokoknya. Berat nanang. Habis pokok khabar. Tak? Nerak lah, nyabung lah, guling lah, pasir lah, apa benda. Mengaibkan. Jangan lebih-lebih ingat. Orang lain lawa pada mu pengantin. Saya nak gantung gambar saya selfie dengan ustaz dalam bilik saya. Bukan kita kata ijma', tapi kebanyakan ulama' melarang menghiasi rumah dengan gambar bernyawa. Jadi kalau kita jadikan perhiasan, kalau kita jadikan sebagai tempat pelajaran tu lain. Jangan hias. Kalau boleh lah, bukan ijma'. Yang ijma' itu patung-patung berhala. Patung-patung yang bersembah, patung-patung yang ada bayang. Itu sepakat ulama' haram, 4 mazhab. Adapun gambar bernyawa ada khilaf lagi. Faham? Ada kata kalau gambar itu diberi roh tak hidup, kerana dada saja tak hidup. Tak, tidak haram, makruh saja. Jadi ada khilaf, tapi sebaiknya takut-takut ada hadis yang mengatakan innal malaikata la tadkhulu baitan fihi suwarun. Sesungguhnya malaikat yang mendoakan kebaikan untuk tuan rumah tak masuk dalam rumah yang ada suar, ada gambar. Gambar bernyawa. Kalau patung, sepakat ulama'. Jadi gambar-gambar kita selfie dengan siapa pun, letak dalam telefon sudah memadai. Letak dalam album, letak dalam komputer. Sikit lagi. Soalan seterusnya. Menantu tinggal isteri rumah mak mertua, tengah pantang suruh mak cara apakah hukum, dah lah tinggal bini, dah tinggal duit untuk makan minum isteri. Mak juga keluarkan duit untuk anak. Ni ramai menantu lagu ni. Dia ada mertua, senang dia. Bini atau rumah mertua, makan nasi balik rumah mertua, Milo ping tabur. lagi. Dah Milo bawah kucah dah, setengah tank, atas tabur pula 2 tank. Faham lagi? Ada kat menantu lagu tu. Tapi tak rajin beri Milo, tak rajin beli gula, tak rajin beli ikan air balik rumah. Tu. Kita kalau jadi menantu, walaupun kita tak balik selalu rumah mertua, kalau kita balik, beli sesuatu. Orang panggil reti basa. Lagi? Reti basa. Tengok lalu kat orang jual ikan merah sekor, beli sesuatu. Ada 60, sesuatu 70. Betul tak? Pesalahnya. Pergi rumah mertua bawa bola peti.
Ya, dia makan. Ni dah lah ubi kamera. Malak sekarang mari pula. Cengok. Gula ke kari? Datang nak ubi sangat. Patut ubi sangat dia nak makan kedara. Dah, abui biar dia makan lah. Adik-adik ipar makan. Mu usah makan lah. Balik beli gula, beli kopi, beli apa, beli kobeh, beli sayur. Betul tak? Nanti reti bahasa. Ni dak reti bahasa ni. Faham lagi? Natu dak reti bahasa. Balik puak. Nak? Bini atau mak. Wi kat piti ke mak. Dak wi piti beli kat beg tangan ke mak tua-tua. Nak beg tangan, beli selipar. Betul tak? Reti bahasa. Ni natu jauh tu siapa tua tengok pun aku. Mari nak tabruk. Nampak? Kena sutil tu. Alih kira. Depan kita malak sakit hati lama dah. Nak? Asal mari muka peti sejuk. Mu suka mu tu. Boleh tak kita baca kunut nazilah lepas tayat akhir? Boleh lah. Dengar baik-baik. Tepat tu, sallu kama ra'aitumuni salli. Semayang macam aku buat. Termasuk kunut nazilah dalam semayang. Nabi kunut nazilah lepas rakaat. Faham? Nabi tak buat apa tayat akhir. Faham? Tapi kalau kita baca juga, tidak haram. Fil alami innaka hamidum majid. Allahumma ansuril Islam wal muslimina fi Palestin. Contoh, dia pergi baca doa. Boleh, tapi yang sunnah baca dengan ditandah tangan ketika berdiri dalam i'tidal, rakaat yang terakhir. Apa pandangan tentang orang yang mencabar hukum syariah, mahkamah syariah kita? Itulah dia nak uji kita. Dia nak tengok kita ni nak makan mempertahankan agama ataupun kita duduk sibuk dengan cari makan saja. Orang nak rombok agama kita, kita diam tak masuk capur juga, kita tak bangun berjihad, tanda kita sudah ketiadaan iman. Okey? Saya kerja kedai makan, kadang-kadang ada customer tinggal duit shilling yang lama boleh dijual dengan kolektor shilling. Soalannya boleh tak tidak saya tukar shilling tersebut dengan shilling saya untuk saya jual? Jawabnya boleh dengan minta kebenaran tukar. Bila ditukar, bila urus niaga, dilakukan urus niaga, duit tu masuk dalam laci. Milik siapa duit tu? Milik majikan. Khabar ke majikan, saya nak tukar duit shilling, ada 5 keping, saya kenang duit shilling. Majikan kata, okey, tak boleh. Tak boleh ya? Dah duit dia. Faham tak? Jangan pandai-pandai. Tak boleh. Kita nak keluar pada khilaf ulama yang mengharamkan. Saya kursus di Kelantan dan boleh klaim elang perjalanan, tapi saya menumpang kereta kawan saya. Apakah hukum saya klaim juga untuk elang perjalanan tersebut? Adakah dibenarkan oleh majikan? Majikan kata, kamu kalau pergi kerja di Kelantan, boleh klaim dapat RM50 untuk pergi balik. Sama ada kamu naik bas ke, atau naik kereta ke, atau jalan kaki ke, tumpang kereta orang, dapat. Kalau gitu boleh. Tapi kalau disyaratnya kita boleh klaim jika kita mengeluarkan belanja, maka kalau tak keluar belanja tak boleh claim. Dia kena ada terma dia. Dia ada syarat dia. Perkahwinan ini melengkapkan ibadah, dan sekiranya tidak berkahwin maka tidak melengkapkan ibadah kita. Mohon penjelasan. Baik. Dia kata kalau kita kahwin lengkap ibadah, kalau tak kahwin tak lengkap ibadah. Bukan tak lengkap, lengkap kehidupan. Ibadah lengkap kehidupan. Kehidupan seorang mukmin ada pada ibadah, ada pada rumah tangga. Faham tak ke? Hidup kita ni ada pasangan hidup, mana ada tanggungjawab kita dengan keluarga, ada tanggungjawab kita dengan Allah. Faham? Separuhnya kita dengan ibadah, separuh lagi duduk ni cari rezeki, bersusah payah membesarkan anak, menjaga isteri kita daripada aurat dan sebagainya, memberi mereka makan makanan yang halal. Jadi sempurnalah agama. Bukan orang yang apa benda ni tak kahwin lagi, boleh separuh pahala puasa. Bukan. Faham? Ada orang bujang lebih banyak pahala daripada orang yang berkahwin. Kerana kena lebih besar tanggungjawab kita, lebih banyak pahala. Oleh itu janganlah memada dengan sekali berkahwin. Faham tak? Bilal, berani tak Bilal? Boleh? Boleh. Jangan dengar orang rumah sudah.
Okey. Ada soalan lisan tak? Cepat. Rolling duit wakaf. Tengok tujuan. Duit wakaf tidak digunakan. Okey. Kita rolling supaya dapat keuntungan. Keuntungan itu untuk banyakkan lagi duit wakaf. Boleh? Tak boleh. Mana boleh? Faham? Harta zakat banyak. Dibagi dapat 10 juta. Bagi pada orang fakir miskin semuanya 8 juta. 5 juta contoh. Ada 5 juta lagi dijadikan satu, dibuat bangunan. Dengan bangunan itu dapat pula memudahkan orang yang menerima zakat, bekerja dan sebagainya, supaya mereka dapat keluar daripada kemiskinan. Boleh. Atau bangunan itu disewakan. Keuntungan dari beri sewa masuk pada tabung zakat pula. Boleh. Faham? Yang kita salah ni ialah gunakan duit zakat rolling untuk keuntungan peribadi. Guna duit wakaf rolling untuk anak beranak. Faham? Guna duit masjid untuk diri sendiri. Tak boleh. Faham? Duit masjid banyak, semua benda ada belakang. Ekon 80 hotel dah ekon. Setiang 8 hotel ekon. Faham? Nak beli benda lagi. Kapek 15 inci dah tebal. Nak, semua ada belakang dah. Ada lebih lagi PT sejuta. Ambil 500,000, buat satu perniagaan, bangunan dan sebagainya. Duit itu masuk kepada tabung masjid. Ada ulama membolehkan. Faham lagi? Lagi soalan. Solat sunat di rumah. Solat siang baca perlahan, solat malam baca kuat. Kuat sekadar dengar orang dalam rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Bini kita tengah zumba dengar. Faham lagi? Tu. Baru dia tahu kita sedang solat. Okey? Lagi soalan. Apa? Ustaz, apa hukum melanggar hukum azan? Contohnya orang azan ni dia kena cukup membayar 5 waktu tapi tinggal sewaktu. Apa hukumnya? Apakah hukum tinggal solat? Ke azan? Azan bagi orang yang tak cukup solat. Sah azan? Sah azan? Dia tak boleh jadi wali nikah. Kerana dia fasik. Faham? Imam sah fasik. Imam fasik sah. Okey? Kalau imam fasik sah. Imam rokok jatuh nombor ekor. Mana imam kaki nombor ekor. Sah. Nampak? Imam sujud jatuh pil kuda. Ruti tu. Faham lagi? Hukumnya imam itu kalau dia menggunakan minum arak, berjudi dan sebagainya, fasik. Nah, jumhur ulama menganggap imam yang fasik sah dijadikan imam walaupun makruh mengikutnya, tapi sah. Apatah lagi muazzin. Faham lagi? Kerana syarat sah muazzin bukan salih. Iaitu tahu dengan masuk waktu. Kalau dia tak tahu masuk waktu, walau serbang besar koloh pun tak boleh. Pasal dia berkait dengan waktu. Sebab apa arti azan? Al-i'lamu bidukhuli waqti solat. Azan artinya ialah memberitahu sudah masuk waktu solat. Okey. Soalan lagi? Ya. Sembahyang seorang diri. Sembahyang seorang diri. Harus ke sunat untuk iqamah? Seorang diri. Harus dan sunat. Ada ulama kata harus, ada ulama kata sunat kita iqamah. Tapi tidak disuruh azan. Okey? Lagi soalan? Dia tidak kait dengan Allahu Akbar, dia kait dengan pergerakan imam. Berhenti tak lagi di bawah. Sebab tu imam sebaiknya biarlah akbar itu dengan habis berhenti. Faham lagi? Bila? Jika makmum melihat imam. Jika makmum tak nampak imam, hendaklah makmum bergerak setelah imam selesai berkata akbar. Macam tadilah. Sebab apa? Sebab Nabi kata iza raka'al imamu farka'u. Iza raka'al imamu farka'u. Wa iza sajada fasjudu.
Bila imam telah pun rakaat, barulah kamu rakaat. Faham lagi? Bila imam telah sujud, baru kamu sujud. Sebab apa? Sebab Nabi kata iza sajada. Sajada fi'il madhi atau mudhari'? Fi'il madhi, makna yang telah berlaku. Kalimatun dallat ala makna hadasin madha. Kalimah yang menunjukkan kejadian itu sudah selesai berlaku. Apabila telah selesai imam sujud, Allahu Akbar, barulah fasjudu. Fa ini maka, kalau bahasa Melayu tua. Tapi kalau makna moden, kemudian daripada itu hendaklah kamu pula yang sujud. Kemudian daripada mana? Kemudian daripada imam sudah sampai kepala di bumi, faham? Fasjudu, maka sujudlah pula. Soalan imam tengah turun, dia pergi turun sama. Tak? Pendapat fuqaha Syafi'i makruh. Faham lagi? Begitu juga kalau bangun. Tu imam sami'a, dia pun sami'a juga. Sami'allah, sami'allah, ikut imam. Kalau imam itu tua 71, makmum 17, siapa berdiri dulu? Imam sami'a dulu, makmum sami'a kemudian. Siapa berdiri dulu? Imam 71, makmum 17. Siapa naik dulu? Nampak? Kalau dah jadi macam tu, haram. Nabi kata ala yaqaful ladzi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam ay hawilallahu ra'sal himari yaumal qiyamah au kama qala. Hendaklah takut orang yang suka cepat daripada imam, angkat kepala atas sebagainya, Allah akan tukar kepalanya pada hari kiamat. Kepala kan ustaz donkey. Kepala keldai. Faham lagi? Lagi soalan. Kita ada 2 minit lagi. Berarti 8.45. Hak sokmo berapa hari? Tak mau kadang hak sokmo, hak balik. Berapa? Hak paling banyak 14 hari. Maka haid dia 14 hari. Benda masalah dia. Kalau lebih pada 14, ambil paling banyak 15. Okey? Paling banyak 15 je. Lebih pada 15 bukan dah. Ngosek dia panggil. Okey? Paling banyak boleh ambil 15 sahaja haid. Lebih pada itu dikira istihadah, wajib mandi dan pakai pad. Okey? Lagi soalan, 1 minit lagi. Ya. Kita beli barang. Barang waktu lepas beli barang tu kita tahu barang tu memang sumbang dari Saudi Arabia. Jadi apakah kita nak buat mana barang tu? Ni musim-musim boykot ni. Ini baru soalan. Yang di boykot ni beli. Bukan selepas pakai, bukan pakai, beli. Faham? Yang ulama fatwa boykot ni beli, bukan pakai. Faham lagi? Sebab dia bukan haram zati. Kalau haram zati pakai pun tak boleh. Macam daging babi, wajib boykot beli dan boykot makan. Faham? Walaupun orang belanja tak boleh makan. Tapi kalau boykot dalam bab ni ialah boykot beli, menyumbangkan ekonomi. Kerana ada diberikan sebahagian daripada keuntungan kepada untuk membeli peluru-peluru Zionis untuk membunuh umat Islam. Kita suka tak beli dengan produk itu, dengan satu produk itu beri sumbangan kepada pembunuh, pembunuh itu akan bunuh mak kita minggu depan. Suka tak? Ada suka pasal mak kita. Dan mak orang, peduli apa aku mak orang? Tu kita. Betul tak? Lepas tu kita kena ambil berat juga. Dia satu darah dengan kita. Walaupun Uganda, walaupun Mauritania, walaupun hitam beletung, dia satu agama dengan kita. Adalah saudara kamu dalam seagama. Kita tak mampu nak pergi perang. Nak naik kereta kebal, kita tak mana pintu mana buka, tak tahu. Faham lagi? Kita nak nembok M16 pula deh. M16 mana bisa lipat pun nak buka. Faham? Maka kita dengan jauh ni apa yang kita mampu? Doa, sumbangan, derma dan boykot. Teruskan kerana dia memberi kesan.
Tadi saya dapat satu video daripada orang Amerika hantar, orang Amerika buat TikTok. Mereka boykot. Kerana mereka minta maaf pada orang Palestin, baru tahu sebenarnya rupanya orang Palestin yang dizalimi. Selama ini mereka berita yang sampai ialah orang Palestin orang yang suka menzalimi orang Yahudi. Jadi sekarang mereka memboikot. Kemarin 3 lagi nak apa benda kedai makan yang diboikot ditutup terus di New York. New York ni ramainya Kristian dan Yahudi. Tutup terus. Faham lagi? Kenapa? Sakit hati dengan orang kafir juga, tapi bunuh orang Islam. Tengok. Faham lagi? Dia tak ada kena-mengena, bukan saudara dia orang kafir, tapi atas fitrah manusia dia kasihan. Dia boykot. Bang, tadi satu video terakhir saya dapat dalam pukul 4 lebih lepas solat Asar, seorang Grab yang hantar Grab, nampak dia cerita dalam video dia lepas tahu maknanya dibunuh ramainya anak-anak di Palestin dan hospital dibom, saya dah tak hantar barang lagi untuk syarikat-syarikat yang bersama dengan Israel. Dia orang Kristian. Dia ambil di New York, dekat Manhattan, video tu. Okey, gambar belakang Manhattan, ada bangunan memang Manhattan. Walaupun aku tak pergi aku tahu. Faham lagi? Video tu. Dia kata, saya tak hantar, dah 3 hari saya tak hantar barang ini kerana dia memberi sumbangan kepada tentera Israel, tetapi saya boleh lagi makan dan saya boleh tidur pada waktu malam. Maknanya tak ada apa pun yang akan menyebabkan saya rasa ragu tentang rezeki. Itu orang tak beriman. Nampak? Kita ni orang beriman, yakinlah buat sesuatu untuk bantu orang Islam, insya-Allah rezeki kita murah, kehidupan kita lebih berkat kerana Allah lebih redha. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na ma'allamtana, alimna bima yanfa'una, rabbana zidna ilma, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.